Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum ikhwatul iman yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Baik, insyaallah kita akan sambung bacaan kitab Mukhtasar Sahih Muslim kita pada malam ini. Ni soalan saya ke? Bukan kot? Bukan? Ha? Assalamualaikum, sama mana lebih afdal adakah disunatkan buat tahiyatul masjid di Masjidil Haram bila kerja umrah atau terus buat tawaf sunat bila masuk masjid? Dah jawab dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Jadi tak kuat dia. Out. Pakai dua. Pakai dua. Tu pakai ni memang. Kalau nak lagi kuat boleh ke? Oh. Sekali. Jangan tiga. Dua cukup dah. Baik, insyaAllah. Dia tiada tahiyatul masjid di Masjidil Haram ini hanya untuk orang yang masuk kali pertama untuk menunaikan umrah ataupun haji, itu saja. Bila dia masuk Masjidil Haram, masuk first time sampai nak terus buat umrah atau nak terus buat haji tawaf qudum, maka dia terus tawaf lah, tidak perlu tahiyatul masjid. Adapun pada waktu-waktu yang lain setelah dia selesai umrah ataupun haji apa semua, dia nak masuk masjid, tergantung kepada apa yang dia nak buat. Kalau dia nak terus masuk dengan tawaf, terus tawaf. Kalau dia nak masuk tanpa tawaf, dia tahiyatul masjid seperti biasa. Itu je lah. Okey, baik. Tapi bukan untuk saya soalan ni kan? Tak. Ya, tadi dah jawab kata. Okey, insya-Allah. Baik, pada malam ni kita akan saya insya-Allah mungkin berhajat untuk baca laju sikit pada malam ni, kerana hadis-hadis yang datang ini adalah hadis-hadis yang telah biasa kita dengar. Jadi sebab kita biasa baca pun tak, kita baca slow, kita tak baca laju. Boleh dikatakan kita baca satu persatu bab. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan tengok beberapa perkara, dan jika ada perkara penting saya akan syarahkan satu-satu ulasan penting dalam sesuatu hadis tersebut. Baik, insya-Allah bermula kita pada malam ini pada bab yang ke-24, bab kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman. Baik. An Abi Hurairah, dah baca dah minggu sudah. Ya, kita akan baca sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman. Baik, ini statement mutlak. Ini satu perkataan mutlak dan tidak ada takwilannya lagi. Kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman. Maksud beriman itu adalah iman yang hakiki. Bukan soal kesempurnaan, bukan soal apa, tetapi syarat masuk syurga adalah bagi orang yang beriman, walaupun iman dia sebesar zarah sekalipun. Seseorang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dalam keadaan iman masih ada dalam hatinya, maka ia melayakkan seseorang itu untuk ke syurga. La wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sehinggalah kalian saling mengasihi. Yang ini menunjukkan nafyul kamal.
Nafiul kamal ni maksud dia penafian kesempurnaan. Maka iman dia tidak jadi sempurna jika seseorang itu hidupnya tidak saling mengasihi. Ya. Baik. Kenapa mengasihi ini penting? Ya, kerana dia banyak sebab, sama ada sebab itu daripada sebab agama kita ataupun sebab dalam urusan kehidupan manusia itu sendiri. Kerana manusia ini dia boleh rosak agamanya disebabkan banyak perkara. Pertama, kerana mungkin kefahaman atau kesesatan yang nyata dalam urusan agama sendiri. So orang yang ikut ajaran sesat sebagai contoh, orang yang apa lagi? Orang yang mengambil agama ini dengan jalan yang salah, ya, mengambil i'tiqad tertentu. Sebab tu kalau kita tengok ada sebagian umat Islam yang kuat ibadahnya, kuat salat, kuat baca Quran, tetapi mereka boleh bertawassul di kubur-kubur tertentu. Ini sebenarnya bukanlah pengalaman saya melihat perkara-perkara seperti ini. Ya, ianya semua berpunca daripada keinginan seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Tetapi apabila mereka mencari kebaikan dan ditentukan mereka dapat daripada sumber yang salah, daripada jalan yang salah, maka akhirnya menyebabkan mereka menjadi golongan seperti itu. Tanpa ada sifat kasih kita kepada mereka, kemungkinannya mereka akan terus dalam kesesatan. Kemungkinannya mereka akan terus. Saya semasa bersama dengan rakan-rakan saya dulu, saya tengok sebahagian rakan-rakan saya buat perbuatan ini, dan kita memang pernah ambil satu sikap menghindari mereka, tolak mereka, kan? Kita kata pada mereka begini, begian. Tapi apabila saya tengok benda itu tidak menatijahkan satu kebaikan. Okey? Ini kisah semasa zaman saya belajar dululah, ya. Sebab tuan-tuan tahu, dan macam mana background saya belajar di Mesir, dan benda-benda seperti itu boleh dilihat secara nyata ketika mana kita berada di sana, baik dilakukan oleh warga kita sendiri atau dilakukan oleh orang Arab sendiri. Jadi kerana sebahagian sahabat-sahabat kita, bila saya tengok, saya mengambil sikap jauh daripada mereka. Saya mengambil sikap saya tak nak bercampur dengan mereka, kan? Ahlul bid'ah. Macam tu. Memanglah, ya, saya tak klasifikasikan mereka ahlul bid'ah, tapi perbuatan mereka memang bid'ah yang besar dalam urusan tauhid. Jadi cuma saya tengok bila saya buat macam tu, dia tak ada kebaikan. Akhirnya dia pulaukan kita, kita pulaukan dia. Benda yang sama, akhirnya orang letak label pada kita, dan bila mana orang tengok kita, orang akan ingat label itu, ya, dan orang tak mau ikut kita. Sebab tu dulu musyrikin Mekah pun mereka berbincang nak letak label pada Nabi. Selagi Nabi ni tak ada label, susah untuk kita nak sekat dakwah Nabi. Terutamanya bila mereka memikirkan kita dah berjaya sekat orang-orang Mekah daripada ikut Nabi. Sebab masa Nabi dakwah secara terbuka, semasa keberadaan Abu Talib, pembesar Mekah, dia tak boleh buat apa-apa pada Nabi. So backup kuat. Tapi mereka beri tekanan ketua-ketua kabilah masing-masing memainkan peranan untuk jaga anak-anak kabilah masing-masing. Make sure mereka tak ikut Nabi. Tetapi mereka jadi bimbang macam mana dengan musim haji. Sebab musim haji ni yang masuk orang luar. Bila yang masuk orang luar, mereka tak terikat dengan kekuasaan ketua-ketua kabilah di Mekah. Jadi sebelum tiba musim haji, orang-orang Mekah ni mereka berbincang, yang dipengerusikan oleh Al-Walid bin Mughirah. Ayah siapa ni? Khalid ibn al-Walid. So mereka berbincang, kita kena letak satu label pada Nabi SAW. Dan perbincangan ini menatijahkan berbagai cadangan yang akhirnya dipersetujui. Majnun, gila, dan juga sahir, ahli sihir, kan? Walaupun ada cadangan nak letak syair, Nabi ni penyair, agar apabila ia membaca Al-Quran, orang terpegun, orang akan teringat, oh Muhammad ni penyair. Jadi logiklah kalau dia nak baca ayat-ayat yang hebat seperti ini, kan? Tapi ia dibantah sendiri oleh Al-Walid ibn Mughirah, yang merupakan salah seorang ahli syair yang terkemuka pada masa itu. Dia menyatakan, wallahi, dia kata, demi Allah, yang dibaca oleh Muhammad itu bukannya syair. Dan kita ketahui bahawa dia lahir dalam keadaan tak boleh membaca, tak boleh menulis, dan bagaimana dia boleh menjadi seorang syair. Tapi poin daripada meeting itu, sebab tu kalau tuan-tuan baca surah Al-Muddathir, tuan-tuan akan jumpa lebih kurang dalam 10 ayat khas Allah
letakkan ayat itu ke atas Al-Walid bin Mughirah, kerana dia adalah ahli syair yang sepatutnya dia boleh memahami Al-Quran itu. Tetapi dia sebaliknya, dia menjadi kepala untuk mencari label kepada Nabi SAW. Melekat label majnun, melekat label sahir. Orang yang datang buat haji pun kata, ya, orang kata, orang Mekah menyatakan dia ini seorang majnun, tapi kami melihat dia tidak pernah melakukan perbuatan yang pelik berbanding dengan orang lain. Orang jemaah haji kata. Orang kata dia ni sihir. Tetapi ada sebahagian jemaah haji yang merupakan kahin, bomoh. Mereka menyatakan, aku tidak pernah mendengar dia membaca mantra yang dibaca oleh ahli-ahli sihir di bumi Arab ini. Itu penting label. Tapi sebab ada label, dia label ni penting untuk menafikan keilmuan dan pengaruh seseorang. Jadi saya tengok, bila saya bersikap menjauhi diri daripada mereka, akhirnya timbul label. Kita label dia, dia label kita, dan tak selesai masalah. Jadi sebab daripada itulah akhirnya kita buat keputusan, kita mendekati, kita bergaul dengan mereka, kita buat macam tak ada apa-apa, kita main futsal sekali kan, kita jadi striker. Saya kalau main, saya striker, saya tak mau main lain kan. Jadi main, jadi kita jadi rapat. Jadi bila dah peluang macam tu, masa tu kita sebut dia dakwah ni. Tanyalah kepada pendakwah-pendakwah otai kita yang telah banyak melakukan kerja-kerja dakwah ni. Dia dakwah ni dia tak akan achieve, dia tak akan berjaya selagi mana dia tidak timbul rasa kasih dalam hati kita kepada orang yang kita nak, ataupun mad'u tu, orang yang kita nak beri, sampaikan kepada dia kebaikan. Tanpa ada rasa kasih, tanpa ada rasa, sebab dakwah ni mungkin dua bentuk. Dakwah mengeluarkan seseorang daripada kesyirikan kepada tauhid, dan dakwah islah, memperbaiki seorang yang telah mukmin kepada mukmin yang lebih baik. Dia tak akan terhasil kalau tanpa ada rasa kasih, tanpa ada rasa sayang. Ini lebih dakwah. Sebab tu bagaimana benda yang Nabi bina, ya, sehingga orang Arab ini boleh melebihkan Nabi, kasih kepada Nabi atas dasar agama itu berbanding dengan ahli keluarga mereka sendiri. Dan ini satu benda yang saya rasa amat mustahil untuk dilakukan oleh mana-mana manusia, ya, sekalipun mereka mencintai orang-orang lain, mengasihi kepada orang lain, tetapi sukar untuk seseorang itu mengenepikan ahli keluarganya sendiri, ya, berbanding dengan seseorang yang sangat dia sayangi itu. Jadi demikian kenapa kita jumpa banyak hadis-hadis yang meletakkan al-hub ataupun kasih sayang itu diiringi dengan keimanan. Hatta kita dah jumpa dulu tiga benda: tetamu, jiran, dan juga bercakap kan. So tiga-tiga benda ini dia menunjukkan ikatan kasih sayang di antara manusia. Baik. Idza fa'altumuhu tahabbtum awala adullukum ala syai'in, adakah ingin aku tunjukkan yang mana jika kamu lakukan hal ini kamu saling mengasihi? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Baik, insyaallah. Saya rasa perkara yang paling mudah bagi kita, perkara yang sekurang-kurangnya jika ketiadaan kita satu masa nanti, orang akan boleh menyebutkan satu kebaikan yang ada pada diri kita. Ya, harus diingat bahawa apa yang kita buat bukanlah untuk memberikan isyarat kebaikan kepada orang lain, tetapi untuk jadi satu syahadah ketika kita sudah tiada atau di hari akhirat nanti. Ya, kurang-kurang bila kita dah tak ada satu masa nanti, agak-agak apa kebaikan yang orang nak sebut atas kita, ataupun orang takkan sebut apa-apa, dia ni biasa saja. Lebih malang lagi kalau orang sebut keburukan berbanding kebaikan. Baik. Okey. Hadis terusnya, bab ke-25, tidak sempurna iman orang yang berzina saat ia berzina. Semua dah pernah dengar hadis ni. Qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadis-hadis yang berkemungkinan Abu Hurairah tidak dengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan hadis yang direct ini biasanya ia adalah penceritaan Abu Hurairah kepada peristiwa yang beliau terlibat, ataupun beliau menggunakan sirah sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau satu hadis
seperti apa yang sedang kita baca, dan dalam masa yang sama hadis itu juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, ya. Kemungkinannya ia tak dengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam beberapa urusan fiqh. Macam kalau kita tengok hadis idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Hadis ni memang paksi sahabat dia Abu Hurairah lah, ya, Abu Hurairah. So khilaf dalam Hanafi pun, Hanafi tak ada masalah basuh 7 kali, Hanafi basuh 3 kali pun, pasal mereka nisbah kepada sahabat yang riwayat hadis itu Abu Hurairah basuh 3 kali bukan 7 kali. Tapi beza dengan satu hadis lain, idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum, hadis jatuh lalat. Kan hadis ni orang jadi point Abu Hurairah ni tak boleh pakai, apa pergi riwayat hadis suruh minum air masuk lalat. Mereka nak attack Nabi tak boleh, mereka nak attack Quran tak boleh, nak attack Nabi tak dapat, nak attack sahabat. Abu Hurairah kena. Tapi hadis seperti itu dikatakan bahawa hadis ini bukan Abu Hurairah dengar direct. Tapi kerana apa? Kerana ada sahabat-sahabat lain juga yang meriwayatkan hadis tersebut, Abu Sa'id Al-Khudri dan selainnya. Jadi kalau sesuatu hadis Abu Hurairah riwayat, dalam masa yang sama ada ramai sahabat lain yang riwayat, itu kemungkinannya bahawa Abu Hurairah tidak dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, kita baca dulu hadis. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamar hina yashrabuha wa huwa mu'min. Wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna wa la yantahibu nuhbatan dhata sharafin yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Wa fi hadits Hammam yarfa'u ilayhi al-mu'minuna a'yunahum fiha wa huwa hina yantahibuha mu'min. Wazada wala yaghullu ahadukum hina yaghull wa huwa mu'min fa iyyakum. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berzina tidak sempurna iman. Dia terjemah terus dengan tafsiran di sini, ya. Kalau kita tak ambil terjemahan dia, la yazni zani, tidak berzinanya seseorang itu, ya, hina yazni, ketika mana ia melakukan perzinaan itu, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Itu terjemahan asal, ya. Terjemahan di sini dia meletakkan terjemahan dengan tafsiran, sebab tu dia kata tidak sempurna. Wala yusriqus sariqu, sama juga tidak mencuri seseorang itu dalam keadaan ketika ia mencuri dia beriman, tidak minum khamar seseorang itu ketika mana ia minum, ya, ketika mana ia meminumnya dia dalam keadaan beriman, ya. Baik. Kemudian Abu Hurairah menambah dalam hadis tersebut, dan seorang yang merampas hak orang lain agar pandangan manusia tertuju kepadanya, tidak sempurna imannya ketika dia sedang merampasnya, ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan syarah hadis ni, dia ada beberapa kategori dosa yang berhak dilaknat, dan ada beberapa dosa yang Nabi larang kita melaknat pelaku dia. Okey. Dosa ni semua buruk lah, dosa ni semua terlaknat. Tetapi ada dosa yang pelakunya berhak dilaknat, ada dosa yang pelakunya Nabi larang dilaknat. Apa dia? Di zaman Nabi ada kisah wanita yang dia mati kerana direjam. Sebab apa? Dia berzina. Macam mana boleh jatuh hukum? Ada kisah Ma'iz Al-Aslami, berjam, mati juga, berzina. Macam mana boleh jatuh hukum? Pengakuan, iqrar, pengakuan, bukan pensabitan 4 orang saksi. Wallahu alam, secara umumnya zaman Nabi, kes-kes zina yang jatuh hukum itu tidak ditemui jatuh hukum kerana sabit 4 orang saksi. Kalau orang kata mustahil 4 orang saksi, biar kita akui. Logik tak? Kalau kita kata 4 orang saksi melihat dengan jelas, hampir mustahil.
Logik tak? Logik memang logik. Tapi itu hukum. Itu hukum yang Allah tetapkan, ada hikmahnya. Walaupun sehingga ke hari ini saya, Allahu alam, sekadar hidup saya tak pernah dengar lagi lah kes yang boleh nampak 8 biji mata sekaligus. Tapi itu adalah hukum. Ya. Jadi ada orang kata dia macam sajalah buat. Tak, zaman Nabi rejam berlaku. Walaupun 4 orang saksi itu hampir mustahil, tetapi ia berlaku dengan pengakuan si pelaku dia. Dan lebihnya pengakuan si pelaku ni, hukuman akan dihentikan bila-bila masa apabila dia menarik balik pengakuan dia, walaupun ketika saat dia sedang direjam. Baru kena sebiji batu, oi, ini kena 10 jalan ni, dia tarik balik pengakuan dia. Dah, saya sebenarnya tidak berzina, saya tipu, saya nak test power je, contoh. Dia tak boleh direjam. Ya, cuma dia, hakim berhak jatuhkan hukuman lain lah, mempermain-mainkan mahkamah. Ya. Baik, jadi lepas wanita ni direjam mati dan sahabat ada laknat dia, nak kata dia, Nabi tak bagi. Nabi, dan mungkin kita pernah jumpa hadis tu, kalau dihitung taubat wanita itu, dia cukup untuk memadamkan 70 penduduk, dosa 70 penduduk Madinah. Tapi ada tak dosa-dosa yang berhak dilaknat ni? Baru ni saya ada sebut tentang benda ni, ada jemaah dia tak puas hati dah, dia mungkin salah faham. Ya. Ada hadis Nabi sebut ittaqil la'inain dalam riwayat Abu Daud dan selainnya. Takutlah kamu kepada la'inain, 2 dosa yang berhak dilaknat. Ya. Dalam cuma Nabi sebut dosa tu apa? Nampak macam tak ada apa dosa ni. Orang yang buang air di tempat orang lalu lalang. Dan juga orang yang dia buang air di bawah pohon yang rendang, jadi tempat orang Arab dulu berteduh. Okey? Nabi kata kena takut 2 benda ni. Sebab apa? 2 benda ni siapa buat, dia berhak dilaknat. Apa beza dosa duk buang air dekat jalan ni dengan dosa berzina? Kita kata langit bumi dosa ni. Kan? Okey. Kita tengok orang minum arak terbuka, boleh laknat tak? Perbuatan tu salah lah, perbuatan tu dosa, perbuatan tu tak laknat. Pergi dekat orang tu, pergi laknat dia. Tak boleh. Ingat tak kisah satu orang sahabat dia ditangkap minum arak, Nabi jatuh hukum. Ya, mulut dia berbau masa tu arak. Pernah duduk sebelah orang minum arak? Ui, bau dia. Macam mana pula saya tahu je? Pelik juga. Duduk dalam flight. Dalam flight duduk sebelah Mak Saleh. Baik Mak Saleh tu. Saya tidur, dia simpankan makanan saya, tapi dia minum. Bau dia, ui, pening kepala. Mulut dia berbau masa tu. Nabi jatuh hukum, suruh sebat. Tak ada benda nak sebat. Tu yang sahabat guna apa yang ada tu. Yang pelepah tamar, yang selipar, yang buka baju, buka baju, ambil ridak, balon dengan ridak, sampai Nabi kata cukup, dah habis selesai. Dia kena tangkap bukan sekali, dia 2-3 kali dia kena tangkap hukum lagi. Lepas habis tu sahabat maki dia, Nabi tak bagi, Nabi larang. Menunjukkan boleh laknat tak tengok orang minum arak? Kalau ikut Nabi tak bagi laknat dia, tapi boleh buat tindakan, laporkan, tangkap kalau kita ada kuasa, jatuh hukum. Tapi nak laknat, no. Tapi tengok satu orang bawa kereta, bawa tengah highway, bawa 30, bawa 40. Lane 3 masuk lane 2, masuk lane 1, patah balik, balas balik lane 3. Boleh laknat tak? Siapa pernah laknat orang macam tu? Terbalik kau kat depan baru tahu. Laknat tu. Laknat ni apa? Laknat, sumpah laknat. Tu sumpah laknat lah, kita tahu masjid itu ke masjid kampung baru. So, laknat ni kita doa buruk lah. Kita doa buruk seseorang tu, makna dia laknat lah. Boleh tak? Siapa pernah buat macam tu? Siapa pernah terlaknat? Dia ada beza. Ya. Dia ada beza antara orang yang minum arak dan natijah daripada minum arak yang memudaratkan orang lain. Bis kepada hadis bila Nabi kata ittaqil la'inain, takutlah kamu kepada 2 jenis
kelaknatan tadi itu, dosa iaitu buang air di jalan dan juga tempat teduhan orang ni, maka para ulama melihat di situ betapa kerasnya ancaman Nabi kepada perbuatan yang boleh memudaratkan, membahayakan, dan kita panggil perbuatan yang mengganggu keselesaan orang lain. Dan benda-benda tu Nabi tegas. Sebab tu kita jumpa ketegasan Nabi tak bagi orang baca Quran kuat pada waktu malam. Nabi marah Muaz bin Jabal ketika baca surah Al-Baqarah dalam solat Isyak, tak silap saya, ya. Jadi ada orang yang lah tempat tu ramai petani, bukan petani, pekebun, peladang ni, begitu. Jadi sebarang benda-benda yang dilakukan yang dia boleh mengganggu ketenteraman orang, ya, maka sebahagian para ulama menyatakan mereka itu berhak untuk diberi laknat, bukan disuruh. Yang ni takut kita salah faham, ya. Ada orang kata kalau macam tu hari-hari kerja kita melaknat orang lah. Tak, bukan disuruh, bukan wajib, ya. Tetapi kalau terlaknat orang tersebut, makna agama membenarkan. Sebab apa? Perbuatan dia itu mudarat dan menyusahkan orang lain. Banyak benda-benda macam ni, masuk tandas tak erti nak selesaikan, macam-macam. Kalau kita tengok, pernah tak laknat? Mesti pernah ni, masuk-masuk tak guna betul. Macam tu. Ni pun laknat tu. Sebenarnya kita tak perasan. Ya. Ada orang katalah dalam, ada juga orang pernah sebut, kan baik kalau kita doa hidayah Ustaz pada dia. Ya betul, kita tak nafi. Tapi siapa tengok orang mabuk bawa kereta, kita semoga Allah beri hidayah pada dia. Saya rasa tak ada. Tak, bila kita fikir balik, kenapa ketegasan Nabi macam tu? Betul. Sebab perbuatan dia itu mudaratnya sampai boleh menghilang, meragut nyawa orang. Dia minum, bukan kata dia punya pasal, perbuatan tu salah, pihak berkuasa kena ambil tanggungjawab, ya. Tapi tak tahulah, kita ni kita kena berjuang jugalah sama-sama kan. Tengok berapa jurawat baru meninggal pula baru ni, accident orang mabuk kan. Patut kita kena fight lah sampai habis. Tak tahulah macam mana kan. Kerajaan dia fikir macam-macam lah, cukai dan sebagainya kan, minuman arak ni. Tapi soal dia minum tu, ya, satu part yang lain. Kita tak mau laknat orang yang minum. Orang yang minum berhak ditangkap, dijatuhkan hukuman. Kita boleh nasihat dia agar dia meninggalkan hal itu. Tapi natijah daripada minum, saya ingat saya tengok satu cerita sikit lah. Cerita Mr. Bean pergi restoran makan. Dia pergi restoran besar lah, wine, tuang. Dia orang minum wine ni, dia mula-mula dia tuang sikit, dia ambil bau, lepas tu dia test. Dia punya adat dia, so dia buat macam tu lah. So Mr. Bean togok lah kan. Tak apalah Mr. Bean kan, dia pun togok. Lepas tu orang tu, waiter tu nak tuang sekali, Mr. Bean tak bagi. Dia kata apa? No, I'm driving. Melayang nanti dia kata. Faham tu? Minum-minum melayang. Lepas tu kita nak tengok di negara macam, contohlah macam di UK, bir kat mana-mana, tapi kemalangan kerana kes mabuk ni kurang. Tak tahulah sebab undang-undang dia berat. Undang-undang minum tak ada, undang-undang mabuk bawa kereta boleh kena penjara kan. Saya tak katalah benda tu menepati syarak. Kalau menepati syarak, minum pun tak boleh. Tapi di situ ada satu sudut di mana kita kena nilai perbuatan yang dia boleh mendatangkan mudarat dan bahaya pada orang lain. Kata orang yang tengah mabuk pagi-pagi, saya kalau kuliah subuh jauh, saya ada satu kuliah subuh minggu ketiga Ahad di Bukit Antarabangsa, saya UK Perdana. Daripada Shah Alam saya pergi, mesti biasa akan nampak accident yang idak-idak. Nak accident idak-idak ni, elok jalan tak ada apa, straight pergi langgar tepi tiang kan, macam tu ya. Lepas tu biasanya akan jumpa kereta-kereta yang pening kepala ni waktu subuh kan. Bahaya. Sebab saya fikir, kalaulah ada orang yang keluar pagi-pagi, seorang suami nak keluar cari rezeki pagi-pagi, tak ada apa-apa, balas dek kereta macam tu, apa kesan dia? Sebab tu bila kita tengok perbuatan macam ni, sampai dalam satu pandangan, saya tak katakan pandangan ni mutlak, tapi dalam satu pandangan menyatakan bahawa orang-orang begini berhak dilaknat agar tertimpa kepada dia sesuatu, agar menjadi peringatan kepada dia, agar dia tidak menyusahkan lagi orang lain. Macam tu, sehingga ke tahap dia demikian. Bukan mesti laknat, bukan wajib laknat, tetapi apa yang mereka buat itu, dia boleh mendatangkan mudarat, ketidakselesaan. Cukup dengan kalau orang pergi buang sampah depan rumah kita, kita rasa sakit kan.
Kita tengok buka-buka pergi keluar rumah, duk tengok plastik minum ikat tepi tu kat depan rumah kita. Kita bukan tak tahu siapa yang buang. Orang renovate rumah sebelah, tak jumpa tong sampah, baling pum bagi. Benda tu apalah sangat kan, kita kata pergilah ambil kutip masuk tong sampah. Memanglah betul kebaikan bagi kita. Sehari kena tak apa. Every day kena, kita rasa apa? Itu sebab itulah kita beringatlah agar dalam kerja kita ni, ya, kita nak ibadah ke nak salat ke apa-apa, insya-Allah jangan sampai kita mengganggu hal ehwal urusan orang lain. Baik. Okey, sambung. Di dalam hadis Abu Hurairah menambah dalam hadis tersebut, dan seorang yang merampas hak orang lain agar pandangan manusia tertuju kepadanya, tidak sempurna imannya ketika dia sedang merampasnya. Okey, poin dekat sini. Merampas ni dalam hukum hudud dia jatuh bab apa? Melakukan rampasan. Bukan mencuri. Rompak. Mencuri ni lain. Mencuri ni dia curi lah. Dia tak ada kekerasan. Dia curi. Secara senyap. Barang yang ditinggalkan tersimpan dengan sempurna, ya, sah pemilikan oleh mangsa, cukup kadar had untuk dijatuhkan hukuman. Dan pencuri itu pula bukan kerana dia tidak cukup keperluan hidupnya, maka sabit boleh dijatuhkan hukuman potong tangan mengikut Islam. Itu curi. Tetapi dia ada satu hukuman lain, merompak, ya, hirabah. Dia bukan sekadar merompak, sebarang perkara yang mendatangkan kekacauan, mudarat, bahaya kepada wilayah tersebut, maka dia jatuh dalam hukum hirabah. Masa Ali dah wafat, satu saya ada cerita, tak ingat. Masa Ali dah wafat, tersebar di Madinah, Ali bunuh kaum muslimin. Betul tak? Ali bunuh kaum muslimin. Masing-masing sahabat yang dapat berita tu, mereka melihat antara satu sama lain. Ketika sahabat ni saling melihat antara satu sama lain, bukan mereka tak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Sebab apa? Berita yang sampai daripada Kufah. Kufah kan bumi fitnah kan, Najat kan. Dia sampai ke Madinah, Ali bunuh kaum muslimin. Tapi hebat bumi Madinah ni, fitnah tak viral. Sebab apa tak viral? Sahabat ni peram dalam hati mereka, tak cerita kat orang, tak viral. Macam kita dapat WhatsApp kalau kita tak viral kan, dia tak jadi apa, simpan kan, macam tu. Sehingga Abdullah bin Shaddad datang, dan Aisyah sendiri tanya kepada Abdullah bin Shaddad, dan diterangkan jelas bahawa golongan Khawarij yang 1000 lebih yang tidak bertaubat setelah perdebatan dengan Ibnu Abbas tu, yang dibunuh oleh Ali, bukan dibunuh atas sebab mereka menentang Ali semata-mata. Sebab ada di kalangan mereka itu, mereka ahlus salat, dan majoriti mereka adalah ahlul Quran, qari. Tetapi mereka diperangi kerana mereka telah melakukan jenayah hirabah. Mereka ada bunuh sahabat dengan isterinya yang sedang hamil. Mereka pakat untuk melakukan hal itu. Mereka lakukan macam-macam lagi penganiayaan, merosakkan harta benda, mengganggu orang ramai, menyekat orang di jalan. Mereka lakukan hal itu, dan Ali sebagai pemerintah masa itu menjatuhkan hukuman mereka perlu diserang dan dibunuh atas perbuatan mereka. Barulah lega, ya, sahabat-sahabat di Madinah yang mendengar berita itu. Ya, mana hirabah ni kalau kita tengok dalam hukuman hudud, ya, antara hukuman yang berat jika kita lihat adalah hirabah, iaitu merompak. Ya, kalau orang yang melakukan rompakan dan bunuh, dosa dia lebih dosa pula. Dia punya balasan lebih berat daripada bunuh. Orang yang melakukan pembunuhan dengan niat sabit kesalahan, dia balas bunuh kan. So macam mana balas bunuh? Kalau orang tu dibunuh dengan ditolak daripada bangunan jatuh, adakah balas bunuh dia tolak macam tu balik? Tidak. Ya, dibuat macam mana? Dia potonglah, potong kepala, kan, mati, hukum. Kat negara kita dia gantunglah, tak nampak lah kan. Mereka dengar Arab dia potong, habis matilah. Ya, sebab dia tak balas dengan serupa. Islam tak kata kalau dia mati kerana diketuk kepalanya berkali-kali, ikat dia, kata kita balun ramai-ramai sampai mati. Tak, tak buat macam tu. Mati habis-habis sekali. Tapi hirabah, kalau merompak, apa hukuman dia?
Kita tak pernah study dak bab ni ya, fiqh jinayat ni ya. Jarang sangat kita ada kuliah ni. Ya. Dia kalau dia buat rompakan dan bunuh, rompak dan bunuh, memang sabitnya dia kena bunuh juga lah sebab dia membunuh. Tetapi dia tak habis di situ. Dia selepas dibunuh dia kena disalib. Apa dia disalib? Dia diikat dan diheret kepada satu pemukiman tersebut. Satu wilayah, bukan wilayah mungkin besar sangat, satu pemukiman tersebut, dan diberitahu, diiklankan kepada orang ramai bahawa dia telah dibunuh atas kesalahan merompak, yakni merompak, melakukan kerosakan, mendatangkan mudarat dan melakukan pembunuhan. Sebab tu paling ringan pun merompak, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Sebab apa hukuman dia berat? Sebab dia melakukan perbuatan yang mudaratkan orang lain. Sebab tu Al-Imam Syafi'i kekal menyatakan bunuh dulu baru salib. Sebab ikut Quran memang bunuh dulu baru salib. Kalau ikut Quran lah, mana ikut Quran, bunuh dulu baru ayat Quran. Allah perintah bunuh dulu baru salib. Walaupun Imam Malik tak setuju, Imam Malik kata tak kena salib dulu baru bunuh. Sebab kalau bunuh dulu baru salib, maknanya kita telah menjalankan hukuman ke atas orang mati. Mana dah bunuh dah mati. Lepas mati, hukum lagi, kena salib. Jadi kena salib dulu baru bunuh. Tapi saya cenderung kepada Asy-Syafi'i lah pendapat ni. Sebab pertamanya ikut tertib Quran, yang keduanya memang nak isyaratkan ketakutan itu kepada orang lain agar dia tidak melakukan perbuatan demikian. Baik. Di dalam hadis Hammam disebutkan orang-orang mukmin mengarahkan pandangan mereka kepadanya dan imannya tidaklah sempurna ketika dia merampasnya. Hammam menambah, dua orang yang berkhianat di antara kalian tidak sempurna imannya saat ia sedang berkhianat, oleh kerananya jauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian. Ya. Baik hadirin mati Allah sekalian. Okey. Hadis ini mengikut nuskhah asal Sahih Muslim, ianya memang benar dia duduk dalam bab Kitabul Iman, tetapi Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih telah meletakkan hadis ini dalam bab apa? Bab bayan nuqsanil iman wal bil ma'asi. Bab berkurangnya iman dengan maksiat. So pada tajuk bab yang diberikan oleh An-Nawawi, tajuk bab ni majoriti ulama kata An-Nawawi lah, ada sebahagian pendapat kata lain, dan ada sebahagian pendapat kata dia telah diberi awal oleh Qadhi Iyad. Imam Nawawi hanya menyambung saja. Tapi lebih kuat kata Imam Nawawi sendiri yang letak bab ini, ya, berdalilkan kepada betapa cermat dan tepatnya bab yang dibuat oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin. So siapa baca Riyadhus Salihin, dia akan melihat keilmuan Al-Imam An-Nawawi dalam meletakkan bab kepada hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin. So sebab itulah majoriti para ulama kata bab Sahih Muslim pun dinamakan oleh, ditabwib, dibuat bab itu oleh An-Nawawi. An-Nawawi kata apa? Bayan nuqsanil iman. Bab penerangan berkurangnya iman bil ma'asi. Dengan kemaksiatan. Maknanya Imam Nawawi dah letak isyarat pada bab, maknanya iman dia tak hilang, tetapi berkurangannya iman kerana kemaksiatan ataupun perkara-perkara dilarang yang ia lakukan. Kerana dia akan bertentangan dengan hadis Abu Dzar. Hadis sahih dalam riwayat Al-Bukhari, kisah Abu Dzar yang tak boleh tidur malam, kemudian pergi keluar, tiba-tiba nampak Nabi kan. Dan ikut Nabi berjalan sekali, dan tiba-tiba Nabi hilang sampai di Hurrah, jauh. Ya, Hurratul Waqim ni jauh di Madinah, batuan besar warna hitam tu. Nabi suruh Abu Hurairah tunggu, Nabi ambil wahyu. Dan wahyu apa? Pengampunan daripada dosa besar. Orang pertama yang Nabi SAW sampaikan hal ini adalah daripada siapa? Kepada siapa? Kepada Abu Dzar. Dalam hadis itu yang masyhur, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga, ya. Sehingga ditanya wa in zana wa yasrik wa yasrik, ya, sekira pun dia berzina dan mencuri, dosa besar yang pada masa itu boleh dikatakan tak ada pengampunannya, ya. Tapi Nabi kata wa in zana wa yasrik, sekalipun dia berzina dan juga mencuri. Kan kontradik hadis ni, dipanggil ta'arud dalam istilah bahasa Arab dia, antara hadis tersebut dengan hadis ini. Tetapi dia tidak akan jadi ta'arud, dia tidak akan kontradik apabila kita memahami hadis yang sedang kita baca. Hadis ke-44 ini bukan penafian iman secara total, tetapi penafian kesempurnaan sahaja.
Baik. Bukan menganggap ringan lah. Kalau kita menganggap ringan pun tak benar juga. Sebab ijma' ahlul ilmi daripada kalangan ahlu sunnah, ini ijma' disepakati. Ya. Ini ijma' betul. Maknanya kalau ada orang yang menyelisih hal ini, dia telah menyelisih prinsip asas dalam kalangan ahlu sunnah. Apa dia? An-zani was-sariq wal-qatil, ya. Sama ada dia itu penzina, pencuri, peminum arak, ya, hum min ashabil kabair waz-dzunub. Mereka ini hanya dikategorikan daripada kalangan ahli pendosa ataupun pelaku dosa besar, ya. La yukaffiruna bidzalik, tapi mereka sama sekali tidak kafir dengan perbuatan-perbuatan itu. Bal naqasul iman, tetapi iman mereka itu berkurangan. Ini saya katakan kita dah maklum tentang perkara ataupun hal ini. Tapi kita mention sekali lagi sebab dia melibatkan soal akidah. Dan yang saya tambah tadi, kena tengok, ya, bukan semua dosa ini kita boleh melaknat pelaku dia. Kita tangkap orang khalwat, tak payah laknat dia. Ingat tak kisah Aisyah laknat Yahudi masa Assalamualaikum tu kan? Laknatullahu alaikum, laknatullahu alaikum wa ghadiballahu alaikum, macam tu lah Aisyah sebut. Dan kan Nabi marah, ya, kenapa Nabi marah? Hatta Yahudi tu, ya. Apa sebab? Sebabnya banyak faktor lah. Kerana tanpa dilaknat pun mereka memang telah mendapat laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tergantung kepada jenis-jenis, ya, perbuatan dosa tersebut. Nabi boleh sampai sebut Allah mencelup, dalam riwayat Abu Daud, Allah mencelup kepala orang yang memotong pohon bidara. Tebang pohon bidara je pun kalau kita nak kata kan. Tapi kerana dia telah menyusahkan urusan orang bermusafir, yang menjadikan pohon-pohon itu sebagai tempat teduhan, sampai Allah, Nabi doakan semoga Allah mencelup kepala dalam celupan neraka. Oi, berat ni. Jadi kita ingatlah bahawa setiap kali kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan maksiat dalam kategori tertentu, kategori yang, sebab tu ada istilah yang kontroversi sebelum ni, dosa peribadi dengan dosa yang tidak peribadi kan. Saya nak syarah benda-benda macam ni sebab dia ada, ialah ada macam-macam pandangan. Sebenarnya ada yang tak setuju dengan istilah dosa peribadi itu kan. Tak tahulah, tak setuju tu kadang-kadang khilaf yang berlaku ni khilaf lafzi saja, khilaf pada kefahaman kan. Sebenarnya banyak orang yang berkhilaf, bila ditemukan tak khilaf kan, dia berkhilaf, tapi bila didialogkan bertemu dua orang tak khilaf, sepakat pula. Daripada khilaf lafzi, cara faham, khilaf pada cara faham kan, dan penggunaan istilah, itu saja. Tapi pada maksud asal tak ada orang khilaf. Saya rasa orang yang macam zina lah, kan sebahagian kata dosa peribadi, sebahagian kata tak wajar gunakan dosa peribadi. Tapi saya sebagi dua-dua pihak yang berkhilaf isu istilah dosa peribadi, masing-masing sepakat zina ni daripada perbuatan yang keji, dosa besar yang berhak dihukum, ya. Semua sepakat saya rasa benda tu. Cuma masalah dia berlaku hanya pada istilah dia sahaja, penggunaan istilah, ya. Baik. Jadi kita tengoklah, boleh kalau saya katakan dosa peribadi ini, ataupun saya katakan dosa-dosa yang secara umum dia tidak mendatangkan mudarat pada orang lain, maknanya dia tidak membawa keburukan kepada orang lain, maknanya dia sendiri dia buat benda tu, dan kita tak laknat dia lah, ya. Kasih kita pada dia, kita nasihat, kita advice kan. Kalau dia ditangkap, dia dijatuhkan hukuman, tapi kita tak kutuk dia, kita tak doakan keburukan kepada dia di atas perbuatan yang dia buat. Paling-paling kuat pun Islam mengizinkan untuk dia dipulaukan buat tempoh tertentu dengan tujuan supaya dia berhenti daripada perbuatan tersebut. Namun nak kutuk laknat tak boleh, melainkan keizinan berlaku kepada dosa-dosa tadilah, perbuatan-perbuatan yang menyulitkan urusan orang lain. Baik, wallahu alam. Baik, ada soalan? Seterusnya, bab ke-26, bab seorang mukmin tidak akan terperosok. Dia pakai istilah terperosok. Ya, sila. Sila. Sumpah lazab.
Apa hukum asal bersumpah? Ha? Harus ke makruh ke haram? Ha? Dia ada hukum asal. Hukum sumpah ni ada perbezaan mengikut situasi, tapi dia ada hukum asal. Saya cenderung kepada pandangan yang menyatakan hukum asal sumpah makruh. Maksudnya apa? Sumpah tak ada sebab. Ada sumpah yang wajib apabila diminta oleh hakim atau pemerintah. Masuk mahkamah, sebelum keluarkan kenyataan saksi, kan mahkamah minta bersumpah. Saya bersumpah yang arif bahawa apa ayat dia? Saya tak pernah masuk. Macam biasa ya. Tidak ada yang benar melainkan yang benar belaka. Kan? Jadi dia sumpah. Kan? Tak bolehlah bila hakim suruh bersumpah dia kata tak boleh tuan hakim. Saya belajar fiqh Baitus Salam. Boleh berani hakim bertikai. Kan tak boleh lah. Ni hakim pun cerdik juga. Ni sumpah wajib. Hakim kena hakim menjatuhkan mengarahkan dia bersumpah. Ni wajib kena sumpah lah. Ya, atau pemerintah bagi dia sumpahan lah. Macam ahli parlimen angkat sumpah, dia kena bersumpah. Sebab itu dah memang undang-undang dia. Walaupun lepas tu dia buat tak betul tu cerita lain lah. Tapi dia kena bersumpah. Ada sumpah yang haram. Apa sumpah yang haram? Sumpah palsu. Seperti mana orang yang melakukan penyaksian palsu. Dia canon orang kat satu orang, dia tak kenal pun orang tu. Orang ni baik, terbaik. Jangan, itu saksi penyaksian palsu. Ramai orang kita buat macam tu, semata-mata nak lihat terbinanya masjid antara dua orang. Bagus, tapi dia tak kenal orang tu. Dia kena kenal, tahu-tahu daripada orang lain. Jadi dia buat sumpah palsu. Hatta kematian seseorang pun tak boleh kita sebut benda yang kita tak tahu. Dia ni bagus kawan saya ni, dekat rumah pun dalam keluarga dia cukup bagus. No, kita tak kenal dia kat rumah macam mana. Yang kita kenal kat luar, dia ni bagus, dia ni imam, dia ni sekian. Setakat yang kita ketahui. Apatah lagi melakukan sumpah yang palsu, sumpah yang batil, sumpah yang dusta. Dusta tak dusta, dia seorang tahu. Dia tahu benda tu palsu, tak benar. Dia sumpah, sama ada melepaskan diri dia dan sebagainya, dia sendiri yang menanggung hal itu. Tapi sebabnya ada hadis yang Nabi sebut tentang orang berniaga dia bersumpah. Nabi sebut apa? Siapa tak tahu? Ingat? Natijah dia apa Nabi sebut? Sumpah itu dapat melariskan barangan dia, tetapi mengangkat keberkatan rezeki dia. Okey. Daripada perkataan tu, tuan-tuan nampak Nabi larang tak sumpah tu? Larang. Dia punya mafhum daripada teks tu, perkataan tu larang lah. Haram tak? Kalau haram mungkin lebih keras. Kalau haram mungkin Nabi bagi ancaman ataupun Nabi buat dalam sirah bentuk yang jelas. Sebab itu dia menatijahkan, ada orang kata dia makruh. Bukan ada orang kata lah, ada para ulama mengulas hukumnya makruh. Sebab apa? Nabi kata dia sumpah, dia boleh sumpah. Maknanya barang dia laris, tapi keberkatan rezeki dia terangkat. Macam tu. Jadi bab bersumpah ni, dia boleh jadi satu sumpah yang makruh ketika mana kita tak perlu bersumpah, kita sumpah. Dan itu maknanya kita banyak benda-benda macam ni kadang-kadang berlaku. Sumpah esok saya pergi Baitul Salam kuliah, tak payah sumpah, datang saja. Kadang-kadang dia sampai bersumpah, tak apa dah. Berilah saya peluang kali kedua, cerita drama kan. Beri saya peluang kali kedua, saya bersumpah akan begini. Tak payah awak nak sumpah-sumpah, makan sumpah tau. Jadi marah. Jadi sebaik-baiknya dia ada dua benda kita kena elak. Diizin syarak tapi kita kena elak, bersumpah dan nazar. Kerana dia tidak lain hanya akan memberatkan kita pada waktu akan datang, walaupun benda tu diizinkan syarak. Macam tu. Kita tak suka pada sesuatu, kita berhak untuk tak bagi seseorang masuk ke rumah kita. Tapi jangan sampai kita bersumpah, kerana akan datang kita tak tahu. Kerana mungkin kita dah baik dengan dia. Macam tu. Sumpahlah kalau bendera ni aku takkan pangkah. Lah kita cakap 2 kali lagi election kita pangkah mungkin. Sebab tu tak payah bersumpah. Macam tu.
Sebab dia hanya akan mendatangkan mudarat pada kemudian hari. Dan apatah lagi kalau termasuk sumpah yang haram adalah sumpah untuk melakukan dosa, keburukan, sumpah untuk membenci seseorang, sumpah untuk memutuskan hubungan silaturahim, semua itu tidak dibenarkan. Ya, adapun sumpah-sumpah seperti tadi, macam soalan bertanya tentang sumpah-sumpah bentuk begitu, ya, adalah perbuatan-perbuatan yang makruh, yang mana kalau dia dah bersumpah mutlak, dia kena buatlah apa yang dia sumpahkan itu. Kalau dia langgar, dia kena bayar kafarah dia. Dan itulah yang saya maksudkan, dia hanya akan memberatkan seseorang pada waktu akan datang tanpa kita sedari. Macam tu. Baik. Dulu saya ingat lagi zaman saya Mahat Hafiz, kami suka main bola. Suka main bola. Masa tu biasalah kalau saya main tadi, saya striker. Jadi ada seorang kawan saya ni, dia masa tu dia baru masuk tahfiz, dan dia hebatlah juga bola dia tu. Dia main lah kan, main. Kami biasanya beza ni lah, beza tim lah. Kalau dua-dua masuk jadi striker sama, kuat sangat. Jadi main. Dia ni passion dia, bila dia main, dia satu hari tu saya ingat lagi sampai ke hari ni, kami nampak bola tu tak masuk pun kan. Biasalah main cara jaring pun tak ada, tak masuk. Tapi dia ni suka bersumpah, wallahi masuk. Dah macam Arab sebiji kan main. Dan masa tu lepas main bola ada tazkirah. Masa ustaz kami buat tazkirah pada masa tu. Dia bagi tazkirah tentang hukum sumpah. Saya sampai ingat lagi, main bola ni tak ada yang serius. Kan? Ada serius ke? Tak ada. Pasukan mana kalah kena troll, relax lah. Kan? Dia tak ada yang serius. Tak payah sampai nak bersumpah benda-benda yang harus begitu. Hatta kadang-kadang sehingga ke benda-benda yang melibatkan soal kita nak buat kerja untuk agama kita pun, ya, tak payahlah kita sampai nak bersumpah bagai begitu. Saya bersumpah saya nak pertahankan demikian. Kalau nak buat rasa baik, buat saja. Jangan keluarkan perkataan sumpah-sumpah begitu, kerana dikhawatiri dia akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi mainan kita mempermainkan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi macam orang Arab lah, sikit-sikit bercakap wallahi. Sampai orang Arab ni kalau wallahi tu belum tentu dipercayai. Kan? Wallahi kuais, wallahi kuais. Biasa sangat kalau berniaga lah, kalau apa kan, janji. Macam tu. Dia ada sumpah bai'ah pula. Bai'ah lain, itu bai'ah krit sendiri. Sumpah bai'ah tu kan, sumpah sekian, kalau tak sekian jatuh. Itu cerita lain, panjang pula cerita dia. Okey, ada soalan? Amir, jelas. Tak ada dah. Kalau dah sumpah dia tu mutlak, dia kena buat lah. Dan kalau tak, dia kena bayar. Ingat kisah Abu Bakar. Abu Bakar sumpah untuk tidak lagi menanggung Mistah, ahli keluarganya sendiri yang terlibat dalam memfitnah Aisyah. Kan kena tegur Abu Bakar. Sebab pertama, sumpah Abu Bakar tu dia sumpah yang buruk, kerana bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan lagi. Sedangkan Mistah, walaupun benar Mistah terlibat, tapi dia dijatuhkan hukum, dia kena sebat 80 kali. Dah selesailah hukuman dia itu, dan Aisyah pun sudah dibersihkan. Tapi Abu Bakar kena tegur. Pertamanya kerana sumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Yang kedua dah tak boleh tarik. Nak buat macam mana? Kena bayar sumpah, kafarah dipanggil. Bayar kafarah sumpah. Dia berbeza dengan nazar. Nazar ni kalau nazar buruk, dia tak ada bayar apa-apa, tak boleh buat, tak ada perlu bayar apa-apa, dan dia kena bertaubat. Nazar dengan benda yang buruk atau nazar dengan benda yang bukan ibadah, dia tak perlu buat. Nazar tu tidak sah, tapi dia berdosa lah. Kerana dia bernazar dengan benda yang tidak sepatutnya. Menazar dengan benda mudarat, tak boleh. Macam tu. Dia beza sikit. Kan dalam zaman Nabi, seorang puasa berdiri tengah panas. Nabi pelik tengok dia. Nabi tanya para sahabat, apa hal dia? Dan nak sahabat sebutlah, dia bernazar 3 benda. Bernazar ingin berpuasa dalam keadaan berdiri, dalam keadaan di tengah panas. Nabi terus jawab, dudukkan dia di tempat yang teduh, adapun puasanya terus minta dia teruskan. So maksudnya apa? Nazar benda yang tak sepatutnya, dia tak ada ganti apa-apa, dia tak perlu buat benda yang mudarat itu, cuma dia kena taubatlah, dia kena mohon ampun pada Allah Ta'ala. Tapi sumpah dia lebih berat.
Itulah, bersumpah akan sesuatu maka dia kena, kalau dia langgar maka dia kena bayar. Macam tu. Allahu a'lam. Lepas tu kita kena hati-hatilah benda-benda macam tu, tak marah ke dan sebagainya. Ada seorang muslimat, dia pernah tanya kepada saya, dia pernah sumpah, dia pernah bersumpah dia tak izinkan ada seorang menantu dia jejak kaki ke rumah dia. Dia sebut betul dengan kalimah yang jelas kan. Tapi satu masa dululah, lepas tu dia dah lain dah. Dan ni menantu dia tu, dia jaga dia. Ya. Dalam dah pergi dulu belajar Quran dengan saya. Bila dia teringat dulu dia pernah sebut, dia tanya macam mana kena bayar sumpah ke apa. Nak selesaikan tak banyak isu, tak banyak masalah, di kemudian hari bayarlah kafarah itu. Macam tu. Allahu a'lam. Okey, baik. Sambung. Boleh lagi? Esok cuti kan? Cuti sendiri. Last. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Ringkas saja dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan terpatuk 2 kali dari lubang yang sama. Baik. Ketika mensyarahkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menukilkan satu pandangan daripada Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ni banyak dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi pendapat-pendapatnya berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan Sahih Muslim. Qadhi Iyad lebih awal daripada Imam Nawawi. Qadhi Iyad menyatakan bahawa terdapat 2 kaedah. Dia katakan membaca yuldaru ni, ya. Ada kaedah pertama dibaca dengan yang inilah kaedah yang paling masyhur, la yuldaru, iaitu bermaksud penafian. Tidak dipatuk seorang mukmin itu. Macam tu. La yuldaru maknanya tidak dipatuk atau disengat. Patuk boleh, sengat boleh, mana-manalah benda yang berbisa. Okey. Seorang mukmin daripada lubang yang sama. Apa yang duduk dalam lubang ni? Ular lagi. Kala, jengking, apa-apalah yang berbisa. Ya, daripada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Mudah analoginya kita faham, dah tahu ada ular dalam tu, kena gigit sekali, bubuh lagi sekali, cari sebab lah. Macam tu. Okey, ini satu kaedah. Ya, baik. Yang kedua dibaca dengan mati, ya, la, ataupun dibaca dengan matilah, la yuldaq, maknanya dibaca dengan dia punya huruf ghin itu, ya, dibaca dengan mati, atau dalam kaedah bacaan dia kena baris bawah sebab nak sambung dengan alif lam al-mu'min. Okey, kalau dibaca dengan baris bawah ataupun pada asalnya dia mati, ini bahasa Arab sikitlah, ya. Dia macam mana nak cakap, contohnya, la yazhabu ahadukum, seseorang kamu tidak pergi. La yazhabu ahadukum, penafian. La, apa lukisan apa ni? La yazhabu ahadukum, seseorang kamu tidak pergi. La yadhhabu. Okey, la yadhhab ahadukum dia lain. La yadhhab mati, dia larangan, dia tegahan. So di sini dia Qadhi Iyad menyatakan, dinukil kalau An-Nawawi, dia boleh dibaca 2. Sama ada dia boleh dibaca dalam bentuk penafian, ya, seorang mukmin dia tidak akan disengat, maknanya menunjukkan sifat orang mukmin, satu penyataan. Satu lagi dia merupakan tegahan, maknanya la yuldagul mu'min, seorang mukmin tu dia kena berhati-hati, jangan sampai dia disengat, ya, walaupun maksudnya lebih kurang samalah, tapi saya membawakan kaedah macam mana para ulama cuba memahami hadis ini dengan maksud yang lebih tepat, ya. Baik, wallahu a'lam. Ala kulli hal, ya, Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan bahawa pada hadis ini ia menunjukkan perintah supaya orang mukmin itu dia harus berwaspada. Ulama khilaf adakah perkara ini dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, ya. Sebenarnya kalau kita tengok sama ada dunia dan akhirat, apa-apa perkara yang membawa kepada keburukan, ya, haruslah dijauhi, diwaspadai oleh kita, dan agar kita tidak terkena perkara yang sama sebanyak dua kali. Kerana mungkin pertama kita kena, orang tak ada masalah, orang boleh terima. Tapi kalau kali kedua benda yang sama berlaku,
Mungkin orang dah tak sama dengan layanannya pada peringkat yang pertama. Banyaklah kalau dalam soal dunia, kalau contohnya kita mengambil benda yang tidak, ya, benda yang di luar kemampuan kita, kan dia akan mendatangkan mudarat pada orang lain. Tapi kalau kita buat sekali, tak kita buat dua kali, apa jadi? Sekali orang boleh maaf. Ada kisah kawan saya di Shah Alam, dia ustaz juga, dia kawan baik lah, dan dia tak tahulah satu hari tu macam mana tengok dia mengajar macam biasa juga, tapi dia macam nak bermewah lain macam lah. Dia ambil kereta Merc 200,000 lebih kan. Ni tak cerita ustaz juga kan, tak cerita lah ya. Dia cerita lah ambil sebagai pengajaran. So dia mahal lah. Saya kata tak payahlah kan, kalau ada duit pun sekira 100,000 lebih okey lah kan. Dan memang dia tak boleh nak maintain, dia tak boleh nak bayar. Dia buat apa? Dia close dengan satu masjid tu, dengan imam dia. Imam dia kaya lah, ada restoran apa semua. Dia jumpa dengan imam tu, dia kata, imam, dia kata, Haji tolonglah saya, Haji sambung bayar kereta saya. So nak tolak tak boleh, kena top up puluh-puluh ribu. So Haji tu ambil kereta tu, bayar. Dia pakai apa semua, dia pakai sampai habis, jadilah milik Haji tu. Tak apalah, saya kata, ustaz saya tak perlu pun kereta ni. Tapi dia kata, itulah, saya cerita dengan ustaz, dia cerita dengan saya kan. So dia cerita tu, dia kata nak selamatkan, yelah, dia kata kan, kawan ustaz juga ni kan, macam tu. Okey lah. Tapi dia tak jadi sekali, dia buat lagi sekali, dan berlaku benda yang sama. Agak-agak orang nak tolong tak? Tak. Dan macam mana maruah kita pada masa itu. Sebab tu hadis yang ringkas ni, ya, kesilapan yang sama, dia tidak akan, seorang mukmin seharusnya dia tak buat satu kesilapan yang sama. Ya. Itu kalau dia melakukan kesilapan lain tu cerita lain, tapi kesilapan yang sama, amat rugi malanglah bagi seorang mukmin yang dia terpalit dengan benda yang sama sebanyak dua kali. Tetapi harus juga kita ingat bahawa bukan semua benda kita belajar mesti harus daripada kesilapan. Itu dia. Kadang-kadang orang ambil hadis ni, maka setiap benda yang kita nak dapatkan tu, itu mesti bermula dari kesilapan. Belum. Kerana tak semua dalam hidup kita ni kita perlu silap dulu baru kita betul. Ya, macam tu. Dalam Allahu alam, kalau dalam soal akidah, ada orang dia terus dapat jalan akidah yang benar, ya. Ada orang dia pernah macam-macam, dia pernah duduk buat karut, dia pernah buat syirik, lepas tu dia bertaubat, dia berubah. Masing-masing punya jalan macam tu. Cumanya kita tak nak ada salah faham sehingga orang menyatakan bahawa setiap daripada kebaikan itu mesti bermula daripada kesalahan. Tidak. Ada benda dia tak bermula daripada, tapi kalau dah ditakdirkan kita tersilap dalam satu kesalahan, make sure jangan sehingga ia berulang sebanyak 2 kali. Wallahu alam. Itu sifat orang mukmin. Kerana apa? Kerana bila Nabi kaitkan dengan mukmin, seorang mukmin, keimanan, dia ada isu dengan soal keimanan kita. Maknanya kalau kita terpalit dengan kesalahan yang sama berkali-kali, mungkin akan menyebabkan iman kita apa semua, kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan kesempurnaan iman kita sampai satu masa nanti. Contohnya hilang sifat malu. Bila orang terdesak, dah tak boleh nak survive dan sebagainya, terikat dengan macam-macam tanggungan, so memungkinkan dia akan hilang sifat malu. Dan malu adalah perkara yang terkait jelas dengan soal keimanan. Itulah, wallahu alam, insya-Allah. Baik. Apakah hukum merayakan peperayaan Pongal dan Tahun Baru Cina? Saya pernahlah sekolah dulu, tapi saya tak pernah sambut Pongal ni. Dan saya rasalah bab Pongal ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang lebih advance membaca daripada saya berbanding dengan saya sendiri. Saya mohon maaf lah, sebab sehingga ke hari ini saya tidak membaca detail untuk mendapatkan maklumat jelas tentang Pongal ni dia kategori apa, adat bangsa ke ataupun keagamaan. Sebab saya dengar 2 version. Tapi setahu saya JAKIM ada keluarkan statement Pongal adalah agama. Maka apa-apa perayaan yang melibatkan keagamaan kaum lain secara umum, ianya dilarang. Okey? Baik. Saya hanya dalam bab ini,
kalau ada golongan yang mereka berada pada situasi tertentu, itu pun sekadar ucapan. Macam depa Bali, memang confirm depa Bali ni agama. Tapi kita kena fikir macam mana seorang Muslim yang dia revert daripada agama Hindu dan keluarga dia semua masih Hindu sebagai contoh. Okey? Masa hari raya, katakanlah keluarga dia yang masih beragama Hindu tu, dia raikan saudara kita tu ketika hari raya Aidilfitri. Dia belikan baju raya, baju Melayu, anak-anak saudara dia belikan. Tiba kita depa Bali, kita buat sebaliknya. Kita buat keras, kita tak meraikan. Jadi bukan saya suruh rai. Kita kena terima juga ada beberapa certain situasi sebab dia berlaku pada kawan saya sendiri. Ya, dia kata macam mana untuk kita tidak sekurang-kurangnya bagi ucapan pada keluarga dia. Ini kes-kes yang kita sedikit perlu perhalusi lah, ya, hadirin sekalian. Tetapi secara umumnya bagi kita yang tak terlibat peristiwa itu, kata situasi itu, tak perlu kita jumpa kawan kita, kita pergi saja nak ucap dan sebagainya, kerana benda-benda itu jelas melibatkan acara-acara keagamaan mereka yang bagi kita adalah kesyirikan. Okey, jelas segala perayaan yang terlibat dengan agama. Wallahu alam. Tahun baru Cina? Atau kena tanya Firdaus Wong. Dia Cina. Tak, bangsa. Adat. Adat tak apalah, dia tak terlibat dengan agama, adat lah. Kalau dia makan apa? Makan beradab. Makan beradab tu pengantin. Makan apa? Makan besar tu sama ertinya macam kita buat ketupat, tak ada apalah. Ra'i begitulah. Tapi dia ada juga yang melibatkan agama, tapi dia pergi tokong ni untuk apa ya? Nanti minggu depan ni nanti penceramah kena datang bawa tuan-tuan kena datang bawa motor jam. Jadi ada hari dia tu. Dia pergi tokong. Tahu macam-macam version. Kita kena tahu jugalah dalam, mungkin saya bukan dalam bidang itu. So kita kena tahu secara jelas apakah benda-benda yang mereka buat itu. Macam tu. Tapi setakat yang saya ketahui pada saat ini, tahun baru Cina dia memang adat bangsa lah. Dan kalau adat bangsa tu kita nak meraihkan itu, tak ada apa sebab dia kait dengan adat kan. Kita tak ada apa-apa kalau selagi kita buat ni berkait dengan adat semata-mata. Cumanya banyaknya macam orang kita sendiri, bila kita buat perkara-perkara yang asalnya adat, kita akan kait dengan agama. Contohnya, orang akan katalah, kalau kita dibenarkan ikut tahun baru Cina kerana dia adat, kenapa tak boleh kita sambut Ma'al Hijrah untuk adat kita? Isunya orang sambut Ma'al Hijrah bukan iktikad dia adat. Orang sambut Ma'al Hijrah iktikadnya apa? Agama. Macam tu. Sama macam orang buat bubur syurah. Siapa nak larang orang masak? Masaklah apa pun nak masak. Tapi masalah dia iktikad. Iktikad orang menganggap dia sunat, dia perkara yang ada pada jangan pelik sebahagian tempat masih iktikad macam tu. Ya. Saya ada lagi pelajar-pelajar saya bahasa Arab tu dah tak belajar dah berhenti. Hari 10 Muharram, ya, kacau bubur syurah sendiri kat rumah dengan menganggap ada kelebihan. Dan saya pernah tegur. Dia tak puas hatilah, dia tak setujulah. So dia kata, alah kita buat je lah, insya-Allah. Lagi niat kita baik-baik tu Allah bagi pahala. Kalau tak ada pun tak ada lah. Nak kata macam mana dah dia kata macam tu. Kan? Tapi beza sebabnya kita benda tu kita kait dengan agama. Kita bila kita sebab tu ini nak jawab lah kalau orang tanya kan. Tahun baru Cina boleh. Kan? Mak Hijrah tak boleh. Dia ada beza. Sama juga kalau tahun baru Cina tu mula kita kait dengan agama, tak boleh juga. Macam tu. Ini dipanggil idhafiyah. Satu bid'ah yang orang paling keliru dalam masalah ni lah, masalah idhafiyah. Wallahu alam. So sambut ke raya Cina? Dah boleh ni? Kita tak Cina tak payah sambut lah. Kan? Wallahu alam. Betul ke dia bangsa? Ada bantahan tak? Ada yang baca dia bukan bangsa ke apa? Ada? Tak ada? Balik kampung juga. Tak tahulah, sekadar yang saya tahulah. Tapi kalau ada perbahasan daripada mereka yang lebih arif kata bukan bangsa terkait dengan agama apa, sebab saya pernah baca juga benda-benda tu. Kan? Anything yang terkait dengan agama kesyirikan ataupun agama selain daripada Islam, maka kita tidak dibenarkan untuk menyambutnya. Wallahu a'lam. Itulah. Okey.
Mungkin dalam perayaan itu dia ada part yang agama, ada part yang tidak agama, ada part yang adat, tanglung lah dan sebagainya kan. Macam itulah. Allahu a'lam. Dalam kita Baitul Salam pun ada baju Cina kat dalam tu. Jadi hari raya Cina mungkin penceramah boleh kuliah pakai baju Cina. Nanti kena kritik pula. Nanti jangan main. Allahu a'lam. Okey, baik, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Insya-Allah sampai sini dulu. Saya mohon maaf atas lebihan masa yang saya ambil. Mudah-mudahan semoga Allah merahmati kita. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.